Selamat sejahtera dan selamat petang Encik. Ya, selamat petang. Selamat hari ni. Hari ni kita akan buat interview sikit lah tentang pelibatan ibu bapa. Ya. Okay. Soalan pertama saya ingin sampaikan, bolehkah Encik memberikan penerangan serba sedikit tentang latar belakang Encik dan anak Encik yang masih belajar di sekolah rendah ataupun sekolah menengah? Ya, latar belakang saya, nama saya Aruna Salam, anak lelaki Perman. Saya ni seorang ahli korporat. Ya. Jadi saya mempunyai 4 anak perempuan semua. 4 pun anak perempuan. Dan semuanya pun telah habis belajar. Mereka semua dah degree holder lah. Semua. Anak saya yang sulung tu nama dia Nirmala, anak perempuan Aruna Salam. Dia buat degree di City University dekat Petaling Jaya. Dia buat dalam bidang perniagaan. Okey, anak kedua saya pula nama dia Amala, anak perempuan Aruna Salam. Dia pula membuat degree dekat sini UNICEF. Dia buat pendidikan awal kanak-kanak. Jadi dia pun degree holder lah. Masa ni dia kerja dekat Serdar. Seorang cikgu jugalah. Ya, cikgu tadika ya. Anak saya yang ketiga pula dia buat diploma dalam bidang perniagaan juga. Dan sekarang dia lanjut buat apa tu accounting. Dia buat lanjut nak degree juga. Jadi anak kaya saya yang keempat tu perempuan, nama dia, yang anak ketiga tadi Bimala nama dia. Bimala anak perempuan, anak salah. Anak keempat saya Syakuntala, anak salah. Dia pun buat apa ni diploma di bidang test dekat Indonesia juga. Indonesia juga. Tahun lepas dia dah konvo, dah tamat pelajaran. Dia dah pergi kerja lah, dapat kerja. Saya dapat tahu dia nak buat degree di bidang apa tu, macam lukisan tu kan. Dia nak buat degree di situ. Macam apa tu, dia dah beli dah barang-barang semua, dah beli pensel tu semua. Bidang apa tu ya, baru juga bidang tu. Seni, degree in seni. Ya, bidang seni. Itulah latar belakang saya. Saya mempunyai seorang isteri, 4 orang anak lah. Jadi latar belakang saya. Dan kalau orang nak tahu pendidikan saya punya pendidikan yang tertinggi sekali STPM lah. Tahun 90 saya dah tamat STPM. Lepas tu saya nak lanjut pelajaran saya pun susah. Masa tu pasal adik-adik semua masih belajar. Saya nak bagi mereka apa tu pendidikan untuk mereka. Saya korbankan sikit lah saya punya education tu. Saya melibatkan diri di bidang pekerjaan. Macam itulah. Sampai sekarang saya seorang ahli korporat lah. Niaga sendiri. Okey, seterusnya Tuan, apakah tanggapan Encik terhadap PIBG? Tanggapan saya terhadap PIBG ni, satu PIBG itu ialah satu persatuan ibu bapa dan penjaga. Itu amat penting bagi saya. Kerana itu PIBG itu dia macam satu hubungan kita dengan sekolah. Dia perantaraan kita dengan sekolah. Ibu bapa dengan sekolah. Maksud guru lah, guru-guru kan. Kita boleh ada satu hubungan yang baik dengan mereka. Dengan di situ kita boleh merapatkan diri kita dengan cikgu-cikgu. Berinteraksi. Kan, interaksi dengan cikgu-cikgu. Itu bagi saya lah. Kalau PIBG tu amat perlu. Harus, itu memang mustahak lah bagi saya lah. Okey, seterusnya bagi Encik, ibu bapa ni macam mana mereka berfikir tentang yuran PIBG? Adakah ia dapat membantu anak-anak ketika belajar atau memberi keselesaan di bilik darjah dan sekolah? Ya. Itu satu soalan yang baik bagi saya. Kerana saya masih ingat waktu saya belajar dulu sekolah rendah, PIBG baru RM1 saja. RM1 saja. Kemudian naik RM2. Kemudian waktu saya masuk sekolah menengah tingkatan 1 RM5.
Itu zaman kita, Zaman zaman kita. 80 70-an saya sekolah rendah. Masuk 80-an saya menengah. Lepas tu 90 tu saya dah tamatkan saya pendidikan. Jadi di situ saya nampak on cost dia makin lama makin tinggi. Barang-barang naik. Jadi dengan RM1 ni kita tak boleh. Kita tak boleh. Kita jauh menjalankan segala aktiviti ke apa-apa buat masa sekarang. Kerana telah berkembang pesat begitu. Zaman Kita dah punya berubah. zaman dah berubah. Macam-macam dah benda kita lalui semuanya. Jadi kepada ibu bapa yang sekarang, apa yang saya boleh nasihat, jangan kita tengok macam yuran tu mungkin beban ke tidak. Yuran itu memang disampai satu tempat yang baik. Jadi tak perlu bimbang. Mungkin seseorang ibu bapa kalau mereka rasa berat, beban, mereka boleh berjumpa dengan siapa yang YDP PABG yang sedia ada. Mungkin mereka boleh kongsi sikit ke. Janji kita harus sampaikan. Ya. Jadi itu PABG. Ayuran tu bagi saya bukan satu soal yang besar. Membantu kita juga. Iya. Okey Encik, boleh ke berikan cadangan tentang hasil sumbang BPABG? Seperti kita tukar soalan sebab kita dah tanya tadi. Okey. Bagaimana ibu bapa dapat mewujudkan persekitaran yang ceria? Seperti kondusi bagi meningkatkan keselesaan atau pembelajaran murid di dalam sekolah. Kalau macam itu kita nak beri keselesaan kepada murid-murid, mereka boleh berjumpa dengan guru kelas mereka. Mereka boleh pergi melawat masa murid-murid belajar macam mana, cara macam mana, adakah angin sesuai untuk mereka, persekitaran mereka, kipas bela-bela apa ni berfungsi, lampu-lampu, tingkap-tingkap, pastikan tidak berpecah cermin tu. Jadi persekitaran itu memang, keselamatan itu memang mustahil. Bagi pasal kita ibu bapa, contoh, kita hantar anak pergi ke sekolah. Contoh, kalau ada apa-apa benda yang tajam-tajam ternampak di situ, mungkin cuai ke, terlepas pandang ke, menyebabkan ganggu untuk murid-murid, keselamatan murid-murid. Jadi kita kena observation lah, kita kena pantau lah. Suruh cikgu-cikgu yang berkenaan. Jadi itu dengan pertolongan apa tu, contoh kalau ada pengurusi PIBG, kita boleh bersama dengan pengurusi PIBG, kita boleh lihat kawasan keadaan sekolah tu, kelas-kelas tersebut. Keselamatan itu penting lah. Itu memang penting, itu tugas kita lah. Kita tak boleh salahkan kerajaan. Ini benda-benda yang remeh-temeh ni kan kita kena buatlah sendiri ya. Okey Encik, seterusnya, jika terdapat mesyuarat PIBG, Ya. adakah Encik dan isteri Encik akan datang? Berikan sebab. Oh ya, itu pasti saya akan pergi. Saya akan pergi ke mesyuarat PIBG. Pasal tiap-tiap mesyuarat PIBG saya dapat apa dia punya notis. Anak-anak bagi pada kita, saya akan pergi duduk di mesyuarat tersebut dan saya akan lihat apa resolusi-resolusi yang dibawa oleh mereka dan apa keadaan situasi sekarang, berapa pelajar dia. Jadi mereka akan beri satu penyata tahunan PIBG, tahun lepas punya berapa murid belajar, berapa yuran PIBG dikutip. Itu semua ada di situ. Jadi sekiranya kita ada apa-apa keraguan ke apa soalan ke, kita boleh bangkitkan di situ. Jadi kita boleh tahu macam check and balance. Wang yang mereka kutip ada ke di situ? Maksud tidak disalahgunakan. Itu tugas kita. Contoh, guru-guru kelas, kalau siapa-siapa yang kita tak puas hati dengan guru kelas tu, mungkin cara dia mengajar ke, mungkin dia keras dengan murid-murid ke, mungkin dia lemah lembut dengan murid mereka. Itu semua kita boleh bangkit di situ. Kita boleh bergaul mesra di situ. Dengan tujuan tidak niat memarah-marahi, tidak.
kita boleh nak macam sepasukan. Pasukan. Kita antara murid mustahab. Kita kena beri pendidikan kepada murid. Yang kita kena tahu pendidikan tu betul-betul sampai ke murid tersebut. Itu mesyuarat memang mustahab bagi saya. Kita kena pergi menghadirkan diri kita. Kita kena wajibkan suatu ibu bapa, bagi saya, pendapat saya, mereka kena pergi. Jangan buat alasan saya dah kerja ni, mintalah izinan daripada majikan ke, berapa jam saja pergi. Kalau pagi, minta waktu pagi. Kalau setahu saya, dia orang ada PIBG meeting lepas sembahyang maghrib, apakah sembahyang contohlah pukul macam ini kan 3 lebih pukul 5 macam itu sesi petang. Jadi bolehlah minta apa waktu masa kan yang sesuai untuk kita dan hadirkan diri kita di situ. Okey Encik, seterusnya apakah jenis-jenis penglibatan Encik dalam PIBG? Contohnya seperti pelibatan dari jenis sumbangan duit, tenaga atau idea. Saya memang pernah saya diberi apa tu notis, kata suruh hadir ke mesyuarat PIBG dan mereka ada contoh, mereka ada apa ni, nak pungut wang untuk ini, wang itu. Pada masa saya, anak saya belajar di salah sekolah rendah kebangsaan Tamil di Bukit Rotang Baru dekat Pulau Selangor. Dekat sinilah Bukit Rotang dia, Pulau Selangor. Masa tu dia belajar di situ, belajar satu. Mereka di situ tak ada tadika. Tak ada tadika. Tapi tanah memang ada. Tapi mereka, kita dah buat, minta PIBG buat satu surat dengan guru besar, minta izin daripada apa tu, tanah tu kepunyaan ladang. Jadi kita mintalah izin daripada ladang, suruh buat satu surat. Kita nak buat satu bangunan kecil untuk tadika, tiada halangan. Mereka pun sudah bagi. Jadi mereka majikan apa tu ladang punya apa tu, pentadbir punya ladang, dia ada bagi surat. Jadi kita mulakanlah kerja tu. Bila kita mulakan kerja tu, kita perlukan wang. Jadi kita pula pergi jumpa pungut, kita pergi jumpa, kita minta dana. Wang saya pun dah ada sumbangan di situ dengan pertolongan ibu bapa lain, ahli-ahli korporat lain, ahli-ahli majlis, ahli-ahli parlimen, adun. Kita berjaya buat. Siap bangunan masa tu. Sampai sekarang pun boleh lihat di situ. Bangunan yang paling cantik, bangunan dibuat daripada batu, bukan lagi papan. Tadika itu dah ada lah. Sekarang dah ada. Untuk murid-murid yang baru-baru ni senang. Jadi itu sumbangan saya lah waktu saya seorang ibu bapa. Masa tu saya tidak pun pengerusi PIBG ya. Saya salah seorang ahli saja. Tapi kita tak ada fikir-fikir untuk merebut untuk kerusi ke apa kan. Kita sepasukan kita kerja untuk majukan program itu, binaan bangunan di situ. Bila kita dah buat bangunan, kementerian daripada Kementerian Pelajaran pun turun, mereka pun lihat, cantik tak apa, kita buat surat, mereka pun bagi. Jadi wang daripada kerajaan pun sampai. Jadi inilah kita punya start tu kena ada, permulaan tu kena ada. Seterusnya Encik, boleh tak mengatakan cabaran yang Encik hadapi semasa menyertai program PIBG? Contohnya dalam cabaran, adakah Encik ada masalah kewangan ke, ada segi masa ke, macam mana Encik? Cabaran itu memang ada. Cabaran itu bila-bila memang ada. Contoh tadi masa kan, masa tu memang kalau kita orang ahli korporat, ahli perniagaan, jadi kita kena ada di tempat niaga kita. Mana kita niaga di situ kita kena ada. Jadi bercanggah kadang-kadang. Kita ada appointment, ada temu janji dengan customer. Sini pula anak dah bagi notis, ada PIBG, mesyuarat PIBG. Jadi kita korbankanlah kita punya apa temu janji semua, kita KIB dulu. Saya utamakan untuk mesyuarat PIBG. Setahu saya tidak
macam kata orang terlepas PABG, saya pasti pergi. Mesti saya wajibkan diri saya dan saya menghadiri di situ. Hadiran saya itu memang ada di situ. Okey, seterusnya, adakah terdapat kesan positif kepada ibu bapa, anak-anak dan sekolah apabila program PIBG diadakan? Ya, itu memang positif, memang ada di situ. Saya memang nampak. Contoh, kalau kita buat sukan, sukan itu mungkin waktu tarikh yang kita nak buat sukan itu, mungkin dana tak ada. Penting kita tu dana. Kita dah buat surat, contoh kita dah buat surat tak daripada Kementerian Pendidikan ke sekian-sekian, jumlah belum sampai. Tapi kita kena buat program ini. Jadi itu kata apa tu, satu cabaran kan. Jadi kita kena mula. Kita kena buat juga. Bila kita buat, murid-murid ambil bahagian. Ibu bapa pun ambil bahagian. Jadi di situ kita dapat satu aktiviti. Kita dapat buat satu aktiviti. Bila orang nampak di sekolah ni ada aktiviti lah, ada je program kan. Ada benda-benda yang aktif berlaku, tiap-tiap kali berlaku. Jadi itu akan membuka satu minda dan buka mata ibu bapa untuk hantar anak-anak mereka ke sekolah tersebut. Itu pun satu contoh yang baik. Jadi itu kita kena buat lah. Okay, Cik. Boleh nyatakan beberapa cadangan penambahbaikan PIBG untuk menarik ibu bapa, menarik minat ibu bapa untuk menyertai program PIBG yang diadakan di sekolah? Ya, itu pun satu soalan yang baik. Kita nak menambahbaikan, macam saya cakap tadi, program aktiviti. Aktiviti ini satu sukan, lagi satu aktiviti untuk kita buat khusus untuk murid-murid. Kita buat macam apa tu, motivasi, kita buat motivasi, kita buat macam jamuan makan-makan sikit ke, kita buat hari kantin. Jadi ini semua saya rasa kita kena buat. Bila kita buat, murid-murid pun akan tertarik, mereka pun akan tahu sekian-sekian hari mereka akan buat program-program ini ada. Lagi seronok anak-anak ke sekolah. Itu bagi saya memang penting juga. Okey, Encik. Soalan terakhir. Ya. Okay. Apa yang Encik dapat simpulkan berkenaan program PIBG yang diadakan di sekolah? Adakah ia dapat memberi satu perubahan yang baik untuk anak-anak dan sekolah? Oh ya, itu memang itu berkesan. Memang program PIBG, Satuan Ibu Bapa dan Penjaga, ini memang satu memang satu landasan. Dia memang untuk guru-guru, murid-murid, ibu bapa. Jadi program ini bila kita buat, semua orang kita akan kerja. Kita tak harapkan seorang. Kita kerjasama semua orang. Jadi guru-guru pun akan bekerja dengan kita ibu bapa pun akan bekerja, murid-murid pun mungkin yang murid-murid yang yang dah cukup besar pun akan ikut kita juga. Jadi di situ saya boleh nampak satu perpaduan erat antara kita, ibu bapa, guru-guru, guru besar pun turun. Guru besar pun bila kita tengok, guru besar tak ada pun guru besar yang saya tengok macam sombong ke apa ke, tidak. Dia pun turun padang kerja dengan kita. Itu bagi kita semangat. Kalau sekolah menengah pengetua macam kawan-kawan kita, Jadi ini bila saya lihat di situ, kita tak boleh salahkan sekolah. Memang ini memang apa kata orang, kita orang kena korbankan kita punya masa, waktu, kita kena menghadirkan diri kita di situ, baru kita boleh nampak seorang macam mana, dan kita boleh
rapat tuh rapatkan lagi hubungan. boleh rapatkan kita hubungan itu, memang kita boleh rapatkan lagi. Jadi di situ kita bagi saya tak adalah orang kata resis, tak ada akan berlaku di situ. Perpaduan kita sudah memupukkan perpaduan di situ. Bila kita menghadiri, guru-guru tengok, orang India ada, Cina ada kan, perpaduan di situ ada. Kerjasama, idea dia tak sama, idea ni lain, idea Banyak orang, idea. idea kita dapat. Di situ kita boleh kumpul. Jadi di situ kita boleh majukan kita punya PIBG, kita boleh eratkan hubungan antara guru-guru, guru besar. Itulah saya punya pendapat dan apa yang saya lalui Sepanjang terlibat dengan sepanjang PIBG. melibatkan diri saya di PIBG. Pasal saya 4 orang anak. Jadi tiap-tiap orang anak tu akan bawa notis saya akan hadiri. Mereka akan lihat contoh masa sukan tu anak-anak menang pun mereka panggil kita menghadiahkan. Kita hadiahkan untuk mereka. Mereka lagi bangga. Ayah ada di situ. Mereka menang, ayah menghadiahkan. Untuk murid-murid kita menghadiahkan, orang tahu, orang kenal kita. Jadi mereka kenal. Itu memang PIBG memang mustahak bagi saya. Memang kita kena faham. Kita tak perlu salahkan siapa-siapa. Ini kebajikan untuk anak-anak kita. Jadi kita lah kena korbankan. Kita punya waktu, kita punya masa. Karena yang dengan kita punya alasan-alasan itu tepikan dulu. Wajibkan diri kita. Saya harap PIBG ini akan maju terus. Jadi itu memang kehendak saya pun itu juga. Ya, sekian, terima kasih ya. Terima kasih Ji. Baik, sama. Itu saja dari kami. Baik, baik. Terima kasih ya banyak-banyak. Terima kasih.